Kawasan di pedalaman sering berdepan dengan pelbagai cabaran dan kekangan dalam pelbagai aksesibiliti. Tidak terlepas perkhidmatan kesihatan melibatkan keadaan klinik yang usang dan daif yang memerlukan penambahbaikan. Tidak seperti komuniti di bandar, penduduk setempat mungkin tiada pilihan. Laporan Febrak James dan juru kamera Aziz Soleh menyingkap cabaran dan keperluan komuniti di pedalaman dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Linda, sila masuk ke bilik nombor 6 untuk berjumpa dengan doktor. Menyediakan fasiliti kesihatan yang selesa dan memuaskan menjadi antara agenda yang diberi fokus oleh kerajaan berikutan keperluan dan kehendak masyarakat, khususnya permintaan kepada akses perkhidmatan kesihatan yang baik meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, klinik daif dan usang diklasifikasikan kepada 3 kategori, iaitu klinik-klinik yang berusia lebih 15 tahun, klinik-klinik yang mempunyai masalah akses kepada utiliti seperti elektrik dan klinik-klinik yang terjejas akibat banjir dan kebakaran. Meskipun di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan terdapat 3 klinik yang beroperasi memberi perkhidmatan kesihatan, namun ia masih perlu ditambah baik. Antara cabaran yang dihadapi termasuk kesesakan dan kekurangan fasiliti yang memerlukan mereka dirujuk ke Hospital Miri kira-kira 4 jam perjalanan untuk sampai. Ada beberapa kesukaran yang kita hadapi, iaitu selalunya klinik ini sesak. Jadi kita akan tunggu dalam tempoh masa yang lama untuk sampai kepada giliran kita. Jadi kalau boleh, harapan kita agar kemudahan ditambah baik dan kalau boleh perbanyakkan lagi lah pegawai yang bertugas supaya dapat menampung keperluan penduduk-penduduk di sekitar sini. Lebih memeritkan apabila ada pesakit yang terpaksa menggunakan perahu untuk ke klinik dan terpaksa menunggu lama. Memang kalau orang ramai datang memang kami lama lah. Tunggu tu doktor sini panggil kami. Sampai itulah memang kami susah lah lama tunggu. Sebab sekarang ini ramai kami macam orang Iban ke orang kan sana ke datang sini semua lah kami. Susah lah pakai perahu kami. Kita kami jalan kereta. Klinik Long Lama memerlukan penambahbaikan segera kerana ianya nadi dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti dari pelbagai kampung berdekatan. Kejadian tanah runtuh merumitkan lagi keadaan apabila klinik Long Lama diarahkan beroperasi di Dewan Masyarakat Long Lama selepas ia dikategorikan tidak selamat. Kami sekarang berada di Dewan Masyarakat selepas bangunan klinik kesihatan runtuh sebelum COVID tahun 2020 bulan 1 bulan tu, nanti macam tu lah. Sama ada sehujung tahun 2019 atau awal 2020. So kami terpaksa berpindah ke sini lah untuk meneruskan operasi. Jadi ada beberapa servis yang tak dapat dijalankan di sini, iaitu X-ray sebab tidak ada bilik X-ray yang sesuai. Jadi ini memang satu cabaran bagi klinik kita lah. Apabila pasien kita kena ambil gambar tu, X-ray kan, kena hantar ke Miri. Semata-mata nak ambil itu X-ray saja. Jadi itu melibatkan kos mereka, pengangkutan mereka, masa mereka. Kan, tahulah di klinik sana ramai pesakit kan, kena tunggu mungkin sehari tidak dapat siapkan proses itu. Situasi yang hampir sama juga dialami di klinik Long Bedian yang menjadi klinik utama bagi memberi rawatan kepada penduduk di kawasan tersebut, khususnya komuniti Penan dan Kayan.
Kalau kita lihat di sini, keadaan klinik ini pada hari biasa ataupun secara luarannya seakan tidak ada apa-apa berlaku. Tetapi menurut penduduk tempatan atau lebih spesifiknya mereka yang mendapatkan perkhidmatan kesihatan di sini dan petugas kesihatan di sini memaklumkan apa yang membimbangkan dan menjadikan kerisauan bagi mereka adalah apabila hujan turun berterusan yang sekaligus mengakibatkan banjir dan juga secara tidak langsung menjejaskan struktur tanah yang mengakibatkan tanah runtuh. Di situ secara tidak langsung ianya menjejaskan operasi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Akibat hakisan tanah yang berlaku menyebabkan dinding bangunan utama klinik retak dan menjejaskan kuartus penginapan petugas kesihatan. Dalam pada itu, petugas kesihatan di klinik-klinik tersebut memaklumkan mereka hanya memiliki sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang menghantar pesakit yang perlu dirujuk ke hospital di Miri. Sekiranya berlaku lebih dari 1 kes kecemasan dalam satu masa, mereka perlu mendapatkan bantuan daripada penduduk kampung atau saudara mara pesakit untuk menghantarnya ke hospital umum. Sudah pasti menaik taraf fasiliti dan menambah bilangan petugas kesihatan menjadi antara aspirasi komuniti setempat bagi memudahkan mereka mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang baik dan berkualiti. February James, TVS. Kembali dalam Utama TVS, 3 klinik kesihatan di Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan memerlukan penambahbaikan dan naik taraf segera kerana keadaannya yang kritikal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dennis Ngau memaklumkan kekurangan dan keadaan klinik tersebut ketika ini menyebabkan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada komuniti terhad dan terbatas. Laporan February James. Dennis menjelaskan 3 klinik terlibat iaitu Klinik Long Lama, Klinik Long Bemang dan Klinik Long Bedian berhadapan dengan pelbagai situasi mencabar termasuk kesesakan, risiko tanah runtuh, banjir, kekurangan fasiliti perubatan dan struktur bangunan yang tidak selamat. So disebabkan keadaan banjir ini sudah semestinya dia ada efek kepada struktur bangunan klinik ini. Jadi saya sangat berharaplah kalau pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dapat membuat perancangan untuk memindah klinik ini ke tapak yang lebih tinggi supaya tidak terkena banjir. Kerajaan juga perlu membina sebuah hospital di Long Lama. Kita maklum requirement untuk membina sebuah general hospital ni perlu ada sekian-sekian penduduk. But kesihatan adalah sesuatu yang I think we have to look it from different angle. Sebab dia adalah fasiliti yang untuk standby. So Long Lama I believe it's about time to have one general hospital di Long Lama because it serve berpuluh-puluh rumah panjang. Berpuluh-puluh ribu rakyat di sekitar itu. Katanya sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan, beliau mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi masalah yang berlaku, namun usaha itu memerlukan sokongan dan bantuan dari pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kalau klinik-klinik ini ditambah baikkan fasiliti, contohnya kita ada farmasi, ada lab ataupun X-ray fasiliti dan sebagainya, dia akan membantu sangat. Sebab salah satu usaha yang saya dengar daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan adalah untuk menggalakkan penduduk untuk membuat saringan kesihatan, which is to do checking, so if we have these facilities di kawasan pedalaman, itu akan memberi manfaat kepada penduduk kita yang mungkin susah nak pergi ke Miri ataupun ke hospital yang berada di bandar ataupun bandaraya. Beliau pada masa sama menaruh harapan agar KKM mempertimbangkan untuk menempatkan tenaga pakar di klinik-klinik terlibat agar pesakit tidak perlu menempuh perjalanan yang lama ke hospital terdekat. Malah beliau optimis ramai graduan lepasan universiti tempatan bersedia untuk mengisi kekosongan tersebut sekiranya diberikan peluang.
So kalau boleh, kalau kita boleh cadangkan, so mereka ini yang graduate medical doctor yang yang sekarang di bawah list Kementerian Kesihatan itu, kita alu-alukan mereka diberi peluang untuk berkhidmat di kawasan pedalaman, tempat yang saya yakin untuk mereka boleh mendapat experience sebelum mereka balik ke bandar ataupun ke General Hospital yang lebih besar. Give a chance, prioritikan anak-anak Sarawak untuk berkhidmat di kawasan pedalaman. Beliau menyokong penuh berkenaan pemberian autonomi kesihatan kepada Sarawak yang disifatkan boleh membantu menaik taraf perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan pedalaman. Saya menyokong satu cadangan tentang autonomi kesihatan ini, iaitu biar kerajaan negeri Sarawak diberi autonomi ke atas hardware fasiliti kesihatan ini. Contohnya bangunan, fasiliti yang ada di klinik ataupun general hospital. Software dia seperti staffing, bayar gaji, let federal yang jaga itu, which is now they are doing. Saya yakin kerajaan negeri Sarawak, kalau diberi peluang oleh Kementerian Kesihatan, is more than willing to help. Komuniti setempat, petugas kesihatan dan juga wakil rakyat di kawasan ini menaruh harapan yang tinggi agar terdapat penambahbaikan dilaksanakan di klinik-klinik yang disifatkan usang dan daif ini, kerana bagi mereka ini salah satu usaha yang membolehkan mereka mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang terbaik, kerana kebanyakan komuniti ini adalah mereka yang kurang berpendapatan, jadi mereka mengalami kekangan dari segi kos, masa dan logistik. Jadi besar harapan mereka agar keperluan untuk kegunaan klinik-klinik ini dan juga struktur bangunan dinaik taraf dan ditambah baik untuk kesejahteraan mereka. Laporan Februari James dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TVS Baram. Sebuah klinik interim akan dibina bagi menampung keperluan komuniti di Long Lama. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan ia sebagai langkah sementara menyelesaikan masalah kesesakan di klinik Long Lama yang kini beroperasi di Dewan Masyarakat. Laporan Februari James. Lukan Isman menyifatkan klinik interim merupakan langkah tepat untuk operasi sementara, memandangkan klinik sedia ada tidak dapat dibaik pulih susulan struktur tanahnya yang tidak dapat diselamatkan. Kita memerlukan tapak klinik yang baru. Saya telah mencadangkan kepada wakil rakyat setempat dan juga pegawai kesihatan bahagian Miri supaya untuk mewujudkan satu klinik interim, klinik sementara, memandangkan Dewan Masyarakat yang sedia ada tidak mampu dan juga tidak kondusif untuk pesakit-pesakit. Klinik interim ini adalah merupakan contoh seperti klinik Hospital Medan yang akan digunakan buat sementara waktu sehingga kita mendapat peruntukan bagi membangunkan semula klinik yang kondusif dan komprehensif bagi Pekan Long Lama. Beliau berharap klinik interim di Long Lama ini dapat diselesaikan pada 2024 bagi membolehkan penduduk setempat mendapat perkhidmatan kesihatan terbaik dan selesa. Dan juga untuk isu-isu tanah, saya menyerahkan kepada kerajaan negeri untuk menggunakan budi bicara menyediakan tapak tanpa memerlukan proses perolehan yang agak rumit. Sekiranya kita mempunyai tapak yang bersesuaian, kita bersedia untuk membangunkan klinik interim tersebut. Klinik interim bermaksud kita akan menggunakan mungkin kaedah industrial bid system (IBS) yang dapat mempercepatkan proses pembinaan dan juga mungkin dapat can be last for 5 to 7 years penggunaan yang agak tinggi di kawasan Pekan Long Lama. Sebelum ini, laporan khas Klinik Daif Pedalaman, Cabaran dan Keperluan Komuniti melaporkan keluhan penduduk mengenai keadaan 3 klinik di Dun Telang Usan, iaitu Klinik Long Lama, Klinik Long Bedian dan Klinik Long Bemang yang berhadapan pelbagai kekurangan dan kekangan akibat kerap dilanda banjir dan tanah runtuh.
3 klinik di Dun Telangusan iaitu Klinik Long Lama, Klinik Long Bedian dan Klinik Long Bengmang sering berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar termasuk sering dilanda banjir dan juga mengalami tanah runtuh. Oleh itu, salah satu inisiatif dan pendekatan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ialah dengan membina klinik interim. Katanya klinik interim ini adalah langkah segera bagi memastikan operasi perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan dapat diteruskan. KKM berharap ini dapat menoktahkan kegusaran penduduk setempat dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Laporan Februari James dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TVS dari Bangunan Parlimen Kuala Lumpur.